Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Okey, baik. Waalaikumsalam. Minta maaf kurang live hari ni pun, terpaksa live walaupun rasa tak sihat, batuk-batuk, tapi nak live sebab malam ni Powell testify kan. So jadi nak share lah juga apa yang berlaku dekat dashboard. So kalau kita lihat di sini, kalau kita rujuk kepada pair USD ni, kita boleh nampak dengan jelas semua pair USD iaitu daripada NZD USD sampailah ke gold, semuanya dark red dan juga volume. So ini menunjukkan ada investor besar-besaran yang berlaku ke dalam pair USD. So bila NZD sampai gold jadi sell, maka USD Canada, USD Seychelles dan juga USD JPY akan jadi buy. So di sini kita akan fokus kepada sell saja untuk pair USD. Okay, so tak kisahlah termasuk gold ke tak, termasuk gold ke ataupun pair USD yang lain. So macam saya beritahu, so kita akan fokus kepada sell. So untuk gold ni kita tetap juga sell. Kemudian USD Canada kita fokus buy, USD Seychelles kita fokus buy, USD JPY dan kita fokus buy juga. Okay, baik. So untuk gold hari ni, sebelum news lagi dia dah hit TP3. Okay, dah hit TP3 dah. TP3 tak silap saya sekitar 183 something, tak silap. So sekarang price dah 1826. Manakala USD JPY pun tadi kalau nak ikutkan dia belum sampai TP2 tu. So disebabkan oleh power testify, terus USD JPY hit TP3. Okay, so jadi kalau kita lihat EDR dia masing-masing semua dah besar-besar, agak tinggi juga. Tapi tak boleh nak buat andaian terlalu awal untuk mengatakan yang price akan membuat pertukaran arah selepas ADR dia agak besar. Okey, jadi ini bukan disebabkan oleh pasaran yang normal, tapi ini disebabkan oleh sentimen pasaran terhadap testify Powell. So jadi kita tak boleh pegang kepada ADR, tetapi apa yang kita pegang ialah demand. So jika demand tak ada, jika demand hilang, maksudnya dia tidak ada extreme sell, tidak ada strong sell, makanya dia akan hilang. Maka kita tahu bahawa investor dah take profit. So apa yang kita buat ialah sekarang ni kita sell, dan kita hanya akan tutup position jika demand sudah hilang. Maka kita tahu bahawa investor dah tak ada dalam market. So jadi ulasan saya lebih cenderung untuk memberi ulasan kepada pair USD dan juga pair JPY. Tapi malam ni sebab power testify, so jadi kita akan utamakan kepada pair USD berbanding JPY. So jadi JPY kita skip dulu. Kita hanya fokus kepada kecuali USD JPY lah, USD JPY, USD Canada dan USD Seychelles, kita akan fokus kepada buy. Manakala NZD dan kita akan fokus kepada sell. Cumanya kena berhati-hati disebabkan oleh TP dah habis. So jadi bila TP dah habis, kita tak ada TP, maknanya kita open TP. So apa yang dikatakan open TP ialah kita tidak meletak apa-apa TP selagi tidak berlaku retracement. Okay, retracement ni macam mana kita nak justify yang betul benda tu akan jadi retracement, dah tak nak pergi lagi dah. Kita lihat di kotak kotak M15. Okay, kita lihat di kotak N15 kejap ya. Mana pula saya punya pen. Minta maaf, saya batuk on off. Hari tu dah baik, and then start minum air batu balik dan sambung balik batuk. Okay, so jadi itulah dia. Okay, so jadi ke mana saya tadi? Okay, N15. So bila N15 ni, kita tahu dia warna dark red kan. So jadi kita akan close apabila dia jadi arrow warna hijau. Okay, arrow warna hijau, dan M5 ni akan keluar kotak warna hijau juga. Maka kita akan close position dan kita tahu bahawa price tu dah tak boleh nak pergi. So kalau kita lihat tadi gold 1826, sekarang sudah jadi 1821. So gold
gold turun lagi, USD JPY naik. So seperti yang kita sedia maklum, jika USD JPY strong, maka gold akan sell. Alright. So dashboard ni dia tidak predict market. Kena faham dashboard tidak predict market. So apa yang dashboard buat ialah dia menunjukkan apa yang berlaku ke dalam pasaran secara real time. Okey, tidak ada delay. So apa yang berlaku dekat chart yang you tengok price tu, itulah yang berlaku kat dashboard. So objektifnya bila kita guna dekat dashboard ni, kita nak memudahkan kerja kita, sebab kita nak tengok investor kat mana, price bergerak mana. So jadi kita tidak akan entry sebelum investor trade. So jadi bukan investor trade, investor invest. So selagi mana investor belum invest, lagi itulah kita belum trade. So bila investor dah start invest, maka kita nampak ke mana hala tuju market. So kalau kata dia nak turun, so kita turun lah, kita ikut dia turun. So soal mana nak TP, walaupun TP3 dah habis, contoh because of event besar macam ni, disebabkan oleh TP dia dah habis. So jadi apa yang kita boleh buat, macam saya beritahu tadi, kita tunggu M15 sampai keluar arrow warna hijau. Arrow warna hijau kat atas macam ni. Okay, arrow warna hijau kat atas ni, dia duduk dekat M15 ni. Okay, yang lain pun sama je, dia akan jadi hijau sampai dah kat atas ni. Lepas tu arrow hijau ni pun semua jadi kat atas ni. Maknanya kita tahu investor dah take profit. So bila investor take profit, kita pun take profit juga. Okay, maknanya kita pun tutup position juga. Okay, so buat masa ni jangan ada speculate pergi buy pula gold, pair USD dan sebagainya. So sebab waktu ni memang waktu investor tengah berada di dalam dalam market. So jadi ada baiknya kita ikut flow dulu. Okay, ikut flow dia je, ikut je. Kemudian nanti bila dia dah start retrace, dah tak ada investor, USD dah start weak, dia punya speedo dia dah pergi ke merah ni, dan kita akan fokus kepada sell. Okay, selagi mana dia berada di green, maka kita tahu bahawa USD kuat. Okay, so jadi begitu juga dengan gold. Selagi mana jarum speedo ni berada di merah, selagi itulah kita akan fokus sell untuk gold. Okay, jangan pula kita pergi speculate gold dah sampai price dengan sekian, ADR dah besar. Betul, ADR dah besar, tapi selagi ada investor, selagi itulah market akan pergi. So jadi kita tak boleh nak speculate macam tu lah. Okay, so jadi selagi mana investor duduk kat gold sell, maka kita akan fokus kepada sell. So kat mana nak TP, itu terserah cara masing-masing. Tapi kalau nak hold position, saya sarankan take profit apabila M15 tu dah keluar hijau, arrow ni hijau, dan kita akan take profit. Okay, macam mana nak entry pakai dashboard ni? Dashboard ni kita gunakan dia sebagai tool saja. Okay, bukan digunakan untuk kita entry guna dashboard, tak. Maknanya dashboard ni kita gunakan sebagai reference, dan kita akan trade di MT4 ataupun di MT5, sama ada di handphone, di PC ataupun di tablet. So ada SOP dia, iaitu yang mana bila kita nak trade, contoh kita nak trade pair USD. Okay, bukan pair USD, kita nak trade currency USD. So katakanlah ada setengah orang, dia tak faham tentang apa yang dikatakan pair tu. So dia hanya nampak gold saja. Okay, sebenarnya nak trade gold, dalam masa yang sama kita nak kena pastikan Great Britain Pound USD pun sell, Euro pun sell, Aussie Dollar pun sell, New Zealand Dollar pun sell. Kemudian USD CAD buy, USD Seychelles buy, USD JPY, barulah kita boleh ambil salah satu daripada pair yang kita nak trade. So dalam case yang saya nak tunjuk ni ialah gold. So jadi bila kita nak sell gold tu, kita kena pastikan base dia 10 ataupun 30, 70, ataupun bawah 20, ataupun bawah atas 80. So maknanya base ini ialah XAU, code ini ialah USD. Okay, so di sini kita boleh nampak bahawa gold week kosong, nampak kosong. Maka manakala USD 83. Okay, so jadi kita tahu bahawa gold sangat-sangat weak berbanding USD. So jadi dalam kes macam ni, jangan sekali-kali pergi masuk buy. Okay, jangan sekali-kali pergi masuk buy. Right, kalau nak sell boleh, tapi jaga margin level jangan kurang daripada 1000%. Okay, jangan kurang daripada 1000%. Right, so jangan kurang daripada 1000%. Kalau nak masuk sekarang, saya rasa price mungkin akan pergi jauh lagi. Okay, cumanya keadaan market yang sentiment ni, sebab bila testify biasanya first round dia akan bagi report, statement report,
yang dah ditulis, statement report. Sesi yang kedua ialah sesi soal jawab, yang mana Powell akan memberi jawapan kepada soalan-soalan daripada wartawan ataupun press. So di sini akan mengambil masa yang agak lama. So sekitar dalam, kalau dia start pukul 11, saya jangka dalam pukul 12.30 lah dia habis, ataupun paling lewat pukul 1. So jadinya sepanjang apa yang Powell nak ucapkan di depan press itu, dia akan create sentimen pasaran. Biasanya Powell ni dia akan cenderung untuk memberi memberi huraian ataupun penerangan bahawa Federal Reserve tidak akan melemahkan mata wang USD. So jadi mereka akan berusaha untuk menguatkan lagi USD untuk mengatasi masalah inflasi. So jangkaan terbaru daripada Powell waktu NAP bulan lepas, mereka mengatakan mereka akan menaikkan lagi interest rate. Okay, cumanya tidaklah banyak berbanding sebelumnya yang mana 50 ke 70 BPS. Sekarang mereka hanya target dalam 20-25 saja. So jadi itu masih belum confirm. Jadi kita terpaksa tunggu next monetary policy. Tapi testify malam ni pun dah cukup untuk Federal Reserve ataupun Powell ini untuk mengatakan mereka akan naikkan interest rate. So di sini kita lihat sentimen banyak menguat kepada USD. So jadi di sini memang jelas kita tahu yang Powell cenderung untuk menguatkan mata wang USD. So jadi pada anda yang baru nak sell tu, hati-hati. Okay, sebab sekarang ni gold dah memang extremely sell, maknanya dia dah betul-betul terjun. Cumanya hati-hati sebab pada sesi yang kedua ini dia lebih kepada sentimen. Sesi pertama dia lebih kepada reported statement. Maksudnya reported statement ni maksudnya benda dah di print, benda yang dah confirm. Cumanya sesi kedua ni sesi soal jawab. Sesi soal jawab ni agak bahaya sebab dia lebih kepada sentimen. So jadi jika anda nak sell pada keadaan sekarang ni, boleh sell, tapi jaga margin level jangan kurang daripada 1000%. Okay, jangan kurang daripada 1000%. Terima kasih Long. Okay, so jadi sekarang ni gold masih lagi nampak bertahan untuk turun kepada pada harga yang terendah. Setakat ni pada harga yang terendah dia 1821 something. Okey, dia turun lagi. Okey. 182150 tak silap saya tadi. So hopefully dia akan turun lagi. Kita sedang ada position sell. So jadi kita jangkakan gold akan turun lagi selagi mana USD masih lagi strong, dan selagi mana gold masih lagi tersantak di lantai. Kalau kita lihat di sini jelas yang mana gold tersantak ni. Dia memang betul santak ni. Dia yang paling teruk sekali, kosong. Ni gold paling teruk lah. Kita faham bila USD JPY menguat, maka gold akan terkesan lah. So jadi kita tengok gold jatuh dan USD naik 80. So waktu ni jangan pergi cari buy. Okay, jangan cari buy. kita hanya cari buy bila confirm yang investor dah tak ada dalam market. So jadi macam mana kita nak tahu investor tak ada market? Demand akan jadi kosong, demand dah tak ada strong sell ataupun extreme sell. Kemudian N15 ada kotak hijau ke atas. Okey, maka kita tahu itu sudah kita anggap sebagai tidak ada investor, dan juga sekarang pada waktu tu dah mula ada retail trader lah masuk buy. Okey. So jadi pada anda yang dah join, yang sedang bersama dengan saya live ni, tolong jangan lupa untuk tekan like, share dan juga follow. Okey. Saya cuba untuk sentiasa membuat live. Semalam tak berapa sihat, hari ni pun tak berapa nak sihat. Batuk tak hilang-hilang je. Kejap okey, kejap tak okey. So jadi fokus kita ialah selagi mana dia belum retrace, selagi tidak hilang demand, selagi itulah kita menjagakan yang gold ni masih lagi akan turun. Okay. So jangan pula korang pergi cari buy. Jangan cari buy. Sangat bahaya pada waktu ni kalau korang pergi cari buy.
Okey. Dan saya tak merasakan saya tak merasakan yang gold akan tapi kita tak tahu sebab dia boleh bertukar market anytime saja kalau dia nak buat. So jadi pada waktu ni saya tak merasakan dia akan menukar arah secara mendadak kepada buy. Cuma mungkin dia akan start dulu dengan retrace dan sebagainya lah. So jadi hati-hati pada yang sell yang dah lewat. So jika M15 dah ada arrow hijau, so jadi hati-hati So kita play safe saja. Okey, kalau mana yang dah sell tu nak ambil dulu, kalau nak hold sila BE. Kalau hold sila BE. Iskandar tadi kan saya dah beritahu tadi, bacaan dia base lawan kod dia mesti color mesti ada color hijau lawan merah, merah lawan hijau. Lepas tu dia ada surround side. Kalau kita nak sell gold, kena pastikan NZD sampailah ke gold ni momentum dia warna merah. Okey, walaupun kita hanya ambil gold, tetapi kita perlukan family dia untuk sama-sama merah baru kita ambil sell. Okey, contoh kalau kita nak buy USD CAD, USD Session dengan USD JPY mesti kena warna hijau, barulah kita boleh ambil posisi USD Canada. Alright. So base dia mesti 70 sebab base dia ialah USD, code ialah Canada. So jadi kalau kita nak buy USD Canada, kena pastikan USD lebih strong daripada Canada. Okey, dalam case gold ni gold versus US dollar, maka gold punya base ialah 20%, USD punya code ialah 71. Maka kita tahu bahawa gold lebih weak berbanding USD. Okey, nampak investor dah start tak ada. So bila investor tak ada, waktu ni jangan kita pergi masuk buy. Okey, jangan pergi masuk buy, sabar. Tunggu sehingga N15 ni ada keluar arrow warna hijau. Okey, tunggu sehingga N15 keluar arrow warna hijau dan you boleh ambil buy pula. Apa ni, tutup position ataupun nak cari buy scalping lah. Okey, tapi dia naik tu belum tentu lagi dia akan jadi buy. So hati-hati sebab pelabur cenderung untuk menguatkan ataupun menyokong ataupun melabur dalam mata wang US dollar. So jadi berhati-hati kalau nak cari buy. Okey, berhati-hati nak cari buy sebab mood dia masih lagi dalam mood sell. So jadi tak nak nanti bila investor tengah masuk, kau orang pergi masuk buy. Okey, ada apa-apa pertanyaan selain daripada SOP? SOP tadi saya dah jelaskan. So jadi saya tak nak ulang lagi. Setakat ni apa yang kita lihat, masih lagi dalam mood sell masih lagi dalam mood sell, masih lagi investor dalam mood sell. Jangan pergi buy. Okey, kalau nak cari buy, ni SOP dia. Okey, kalau pengguna dashboard nak cari buy, M5 sampailah ke H1 ni berwarna hijau, kita akan cari buy. Okey, sama contoh dia macam Euro New Zealand ni lah. Okey, tapi jangan pergi buy pula Euro New Zealand ni. Euro New Zealand ni tak okey ni, jangan pergi buy. So contoh dia, kalau kita nak buy gold, kena tunggu Euro macam Euro New Zealand ni, M5 sampailah ke H1 warna hijau, daripada NZD sampailah ke gold. Okey, semuanya daripada M5 sampailah ke H1 semua berwarna hijau. Okay, dan kita akan cari buy. So dalam case sekarang ni, apa yang berlaku kepada pair USD lah, semuanya menjadi setup sell. So jadi gold sampailah ke NZD USD, kita akan fokus kepada sell. USD Canada kita buy, USD Session kita buy, dan USD JPY kita fokus buy. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, Federal Reserve Powell testimoni ataupun testify mempunyai dua sesi. Sesi pertama ialah dia membentangkan report. Okey, report ni benda yang dah sahih. Okey, satu lagi sesi ialah sesi soal jawab dengan wartawan. So sesi ni agak bahaya. Sesi ni bersifat volatile. So jadi kalau you all nak ambil TP, ambillah setakat mana yang kau rasa. Okey, sebab saya risau tentang press conference, Q&A ni bahaya. So kalau nak masuk margin level jangan kurang daripada 1000%. Margin level tu kat mana? Dekat MT4 tu korang pergi dekat bahagian equity tu, dia ada bawah sekali itulah margin level. Okey, itulah margin level korang.
Dan margin level tu jangan kurang daripada 1000%. Okey, selagi mana M15 tidak ada keluar arrow hijau, selagi itu kita masih lagi menganggap price ni akan jadi sell. Okey. Sebab tu saya kata jangan pergi cari buy walaupun investor hilang. Syarat nak kita nak close ataupun nak curi scalping, pastikan demand hilang, kemudian M15 ada arrow warna hijau. Dan barulah kita pergi cari buy, scalping macam tu lah. Nak apa? Nak curi-curi kan. Tapi bahayanya ialah bila ada investor ni, jangan pula kita pergi lawan investor. Nampak terang-terang yang SOP dia SOP sell, kita pandai-pandai pula nak kata dia dah sampai limit dan dia akan fly. Kena faham investor ni kalau dia langgar, dia tak kira lah ada SND ke SNR ke, support area ke, ataupun dekat indikator ke, ataupun Fibonacci ke, langgar dia tetap langgar. So jadi mood pasaran ialah masih lagi menjual berbanding USD. So jadi maknanya USD menguat lah. Okay. Okay, dia dah start slow. Maknanya mungkin statement report dah habis dan kita tunggu Q&A lah. Kadang-kadang Q&A tu ambil masa sejam. Kalau kita tengok live, mungkin siapa-siapa boleh tengok dekat YouTube ataupun di fundamental punya website. So mungkin diorang ada share Powell punya speech pada waktu ni. Okay. So kalau tengok rakaman yang lepas-lepas, kalau dia bagi testify tu, biasanya dia akan ambil masa 1 ke 2 jam macam tu lah. Hampir 1 ke 2 jam. So jadi ambil masa yang agak lama jugalah untuk apa ni, untuk dia habis sesi. TP berapa tu cikgu? TP saya tak ada TP. Saya tak ada jangkakan mana-mana. Kita tunggu sehingga sehingga investor tak ada dalam market, dan baru kita tutup. Sebab sekarang ni rasanya macam lambat lagi kot nak naik. Macam lambat lagi nak naik. So kita fokus kepada sell dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Kenapa tak nampak satu lagi? Oh, okey. Okey, sekarang ni kita pindahkan SL kita. Oh, Euro USD dah ada retrace. Tapi kita tengoklah kat gold macam mana. Saya okey, boleh nampak kan saya punya entry kan. Okey, so sekarang ni saya pindahkan saya punya SL kepada SL profit, supaya at least kalau dia tiba-tiba dia reverse, dia tak rosakkan saya punya entry. Kita just follow je apa yang investor buat. Okay.
Saya target kalau dia sampai 5,000 USD, saya nak tutup position dulu dan saya akan cuba masuk dekat bawah. Sebab saya nak capai target harian dulu. Dapatkan target harian dulu. Dashboard ni harga dia 100 saja. 100 untuk sebulan. Okay, nanti bila dah expire, you all kena renew lah. Bayar 100 juga. So kalau you all nak ambil setahun, you bayar 12 12 bulan, 1,200. Sebulan 100 saja. So dashboard ni kita gunakan untuk 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 melihat di mana investor, dan di situlah kita akan trade. So jadi kita tidak buat speculation dan kita tidak juga membuat sebarang prediction. Kita hanya ikut apa yang investor buat dan kita akan instant je entry. Mana kita tak ada nak cari kat entry kat mana, saya tenyih je. Kita tenyih je entry. Lepas tu yang paling penting sekali, jaga margin level lah. Okay, jaga margin level. Saya punya target ni nak cukupkan 5,000 USD. Cukup 5,000 USD, saya tutup. Kemudian saya akan cuba masuk tambah entry saya untuk untuk kejar market. Sebab kita nampak di sini cenderung untuk gold masih lagi turun, masih nampak lagi dia nak turun. So jadi hopefully sempat lah sampai 5,000 USD dan saya nak tutup. Lepas tu saya akan cuba tambah je entry kat bawah. Kalau tak dapat, kena BE lah. Okay, pada anda yang berminat nak dapatkan dashboard ni, boleh tekan link di bio. Ada button link tree tu. So nanti dekat situ dia akan pop up menu. Dia akan tunjuk tunjuk borang, tunjuk button untuk register, dan you just tekan tekan button untuk register. Win rate ni kalau saya pun tak pastilah you all nak categorizekan dia win rate tu tinggi atau tidak. Kalau lihat hari ni TP3 gold dah habis, USD JPY pun TP3 dah habis. Okay, USD Kanada tadi dah habis USD JPY. Lepas tu USD Kanada TP3 pun dah habis. Lepas tu kalau pair-pair lain macam GJ tadi pun dah TP3 pun dah habis. Aussie dollar JPY pun UTP3 dah habis. Lain-lain pun tadi banyak. GU pun dah TP3 dah habis. Euro tadi pun tak silap saya drop kat TP3. Lepas tu NZUSD pun dah TP3. So terserah lah berapa you all nak cakap win rate berapa kan. Ini sebab kita ikut investor. Sebab kebanyakan orang tanya win rate ni biasanya lebih kepada signal provider. Sebab dashboard ni dia bukan signal provider, kena faham. Dashboard ni dia ikut apa yang investor buat. Okay, apa yang berlaku dekat chart, itu yang berlaku dekat dashboard. Kena faham So jadi cumanya bezanya antara chart dengan dashboard ialah dashboard ni dia ada graphical user interface. Maksudnya dia ada paparan. So jadi daripada paparan tu kita tahu ke mana dia pergi, dia naik ke, dia turun ke dan sebagainya. So jadi yang korang tengok dekat chart tu sama je kat dashboard ni. Cuma dashboard ni dalam bentuk graphical user interface. So jadi apa yang berlaku dekat chart sama juga apa yang berlaku dekat dashboard, real time. So kalau market tu buy, maka dia buy lah. So jadi saya nak kata success rate tu tidak, tapi saya boleh katakan dashboard ni real time. Okay, real time yang korang boleh gunakan sebagai reference nak tengok alur tuju market dan keadaan market semasa. Okay, SL berapa kali based on dashboard? Minta maaf, saya tak nak jawab soalan ni sebab kita bukan signal provider. Ini apa yang berlaku dekat candle. Kalau kau tengok candle tu sebatang libas, sebatang turun, dashboard tak boleh buat apa-apa. Okay, sebab dia bukan control market. Okay, apa yang berlaku dekat market itulah dashboard tunjuk. Cuma dia memudahkan kita. Instead of kita tengok chart, kita nampak graph pula. Kita nampak graph di dashboard. Kita boleh nampak kedudukan market waktu bila investor ada tidak. Nampak investor hilang kan.
So now demand dah hilang, kemudian market di M5 dah start retrace. So kita tengok apakah yang akan berlaku selepas investor hilang. So jadi bila investor hilang, maksudnya dia akan take profit. So bila investor take profit, maka price akan jadi retrace. Kenapa dia retrace? Sebab investor dah tak ada dalam market. So siapa yang ada dalam market? Yang hanya ada dalam market ialah retail trader. Retail trader ni mana yang nak cari buy. Okay, investor tak cari buy. Investor hanya trade jika ada data, jika ada ada report. So jadi investor akan tengok, kalau report tu positif, maka dia akan cenderung untuk buy. Kalau report tu negatif, maka dia cenderung kepada sell. Ada lagging, server dia sebab ada lagging. Tak ada lagging. Kalau you tengok TikTok memang lagging lah, sebab TikTok ni kan dia streaming. So bila streaming, apa yang saya cakap dekat sini, dia akan delay 3 ke 5 second dekat you all punya handphone ataupun PC. So jadi kalau you all subscribe, you tak guna TikTok, tak guna streaming, you akan direct access kepada server. So jadi apa yang you nampak dekat server tu, itulah yang akan berlaku dekat chart. Sama je. Kalau chart kita nak kena lukis, kita nak marking, kita nak tanda. Tapi macam dashboard ni, kita tak bayar trade jika tak ada investor. Jika market sideways, jika tak ada investor, kita tak trade. Okay, kena faham. Kita tidak trade bila tidak ada investor. Kita hanya trade apabila ada investor. Sebab tu ramai signal provider kata buy, tapi bila kita tengok dashboard, dia jadi sell. Jadi kita yang guna dashboard ni, kita akan sell. Kita tidak akan buy. Kita ikut apa yang ada dalam SOP. Kita bukan ikut signal provider. Signal provider kata buy, market terjun. Kadang-kadang signal provider kata sell, market naik. Macam dashboard tak. Jika market terjun, dashboard akan tunjuk terjun. Jika market naik, maka dashboard akan tunjuk naik. Kena faham. Dah kena TP semua ke gold. Dah kena TP. Gold dah sampai TP3 dah pun. 183 something. Nampak? TP1 dah kosong, TP2 dah kosong, TP3 baru kosong. Habis, sold out. Dah tak ada TP dah. Ni habis. Dah tak ada TP dah. NZD-USD tadi pun dah habis TP sebenarnya. EU pun dah habis TP. Euro tadi pun dah habis TP. Great Britain Pound pun dah habis TP. USD-JPY pun dah habis TP tadi. USD HF tadi pun dah habis TP dah sebenarnya. Dah kena. Lepas tu USD CAD pun dah TP3. So you all tengoklah sendiri win rate dia macam mana. Sebab dashboard ni dia tidak tidak predict market. So apa yang berlaku dalam market, itulah dashboard tunjuk. So dia bukan signal provider. Kena faham, signal provider dia bagi signal sebelum market bergerak. So jadi sebab tu bila dia kata buy, lepas tu market terjun. So jadi dia tak nampak apa yang berlaku kat market. So tapi kalau kita guna dashboard, kalau dashboard tak ada signal, jangan trade lagi. Kita tunggu sampai ada SOP, cukup SOP. Contoh macam ni kan, semua pair USD semua merah kan. So jadi kita fokus kepada sell lah. Kalau USD triple X buy, kita fokus kepada buy. Satu grup ini mesti kena merah, baru kita sell. Contoh kalau you all nak sell gold. Nak sell gold. So apa you all kena buat, tengok GU, tengok EU, tengok Aussie, tengok New Zealand, semua warna merah, barulah you all boleh ambil sell untuk gold. Sebab bukan kekuatan kepada gold, tapi sebenarnya kita lihat di sini belakang ni ialah USD. So yang kita trade ni ialah USD. Kena faham. Bukan gold semata-mata. Alright, so saya akan live sampai pukul 12 saja sebab tekak saya pun tak berapa nak. Tekak gatal, sakit dan sebagainya. So cukup saya dapat share pada anda semua apa yang berlaku kepada market selepas Powell punya testify ataupun semasa Powell punya testify. So selepas ni sesi yang kedua iaitu Q&A. Saya jangkakan sekitar dalam mungkin dalam pukul 12 nanti baru dia start Q&A. So Q&A ni akan ambil masa sekitar 30 ke 1 jam jugalah. So jadi harap berhati-hati pada yang ada dashboard. Selagi L15 tak retrace, selagi itulah market boleh turun lagi. So jangan korang pergi cari buy pula. Right? Jangan terlalu awal sangat kita nak speculate yang market akan jadi buy. Sebab kita bukan investor. Kalau investor dia akan masuk pada waktu market ada demand, ada demand terhadap mata wang.
barulah investor akan masuk. Nampak? Tadi tak demand hilang kan? Tadi demand hilang kan? Okay, tadi demand hilang. Now sekarang investor dah start masuk balik. Tu saya kata tadi, jangan spekulate awal sangat yang price ni akan naik. Okay, sebab tadi dia naik sampai 1825. Now dia dah turun balik 1822. Okay, so kalau dia break 1820, kalau dia break 1820, dia mungkin boleh pergi lagi lah. So jadi siapa yang sell sekarang, mungkin boleh target 1820, lebih kurang dalam 10 pip macam tu. Sorry, dekat 20 pip. Sayang kalau dia sampai 5,000 tadi, sempat saya tutup 5,000 tadi, saya dah tutup dekat atas tadi. Masa dia retrace dekat M1 tadi, kita boleh masuk re-entry sell balik. Sekarang investor dah masuk baru lah. Tadi dia hilang kan, tadi dia hilang demand, lepas tu volume pun tak ada, lepas tu dia retrace kan. So maksudnya investor dah take profit. So bila dia jadi lagi sekali volume, dia jadi lagi demand, dia jadi lagi dark red, makanya kita tahu bahawa investor masuk another round, investor masuk lagi sekali. Okay. So kalau kita lihat TP asal gold ni pada 1833 something lah, macam tu lah. So sekarang ni dia dah turun hampir, ini kita cerita daripada TP3 kita cerita daripada TP3. Dia turun hampir, kalau tak silap saya, kalau ikut kiraan ni lebih kurang dalam 100 speed lebih juga ni. Dia turun daripada TP3 So daripada TP1 sampai ke TP3, range lebih kurang dalam 150 pip juga. So jadi total lebih kurang dalam mungkin sekitar 200 pip, macam tu lah. Kalau daripada atas dia start turun 250 pip juga. Come on, sikit lagi saya nak sampaikan 5,000 USD. Cukup 5,000 USD, saya nak nak try masuk dekat ujung, dekat akar. Orang buy dekat akar kan, saya nak sell dekat akar. Okay, come on, sikit lagi. Kalau dia sampai equity yang saya nak, saya akan tutup semua position. And then saya akan masuk, just kata orang tu, nak hold position, ikut investor sampai selagi N15 tak keluar arrow ataupun macam pengguna dashboard ni, dia tahulah kalau MLS tu maksudnya investor dah tak ada, seller dah tak ada. So jadi kita tunggu MLS je. Kalau MLS berlaku, then kita akan tutup position ataupun kita bagi dia retrace, kemudian kita sell balik. Tapi kita tengok hari esok macam mana. Saya tak pasti kalau ikut dia punya sepatutnya apa yang berlaku pada malam ni ialah ini sentimen terhadap apa yang Powell cakap. Saya takut besok price naik kan. Jadi hati-hati besok lah. Kalau nak cari buy besok, kita tengok adakah ada SOP buy besok, kita akan masuk buy. Kalau masih lagi dia break, dia dah break low hari ni. Sekarang dah 1820. Price tadi paling low tadi 1819. Sikit lagi. Saya tak perasan lah tadi dah hit 5,000 USD. Patutnya saya close tadi, tak perasan. Okay, tak apa. 1819 tadi dia dah hit saya punya 5,000 USD. Gold masih turun lagi jangan pula korang pergi cari buy. Macam saya beritahu tadi, gold masih turun lagi. Jangan pula pergi cari buy pula. Saya nak ubah gold, take profit.
Okey, saya set TP dekat 1819. Sebab tadi boleh pergi ke 1809. Kalau dia maintain break 1820, katanya kalau ikut fundamental dia mungkin boleh pecah sampai 17. Kalau dia pecah 1820 range ke bawah, mungkin boleh pergi sampai 17. Ya, sampai 17. Okey, di kesempatan ni juga saya nak maklumkan, mungkin ada yang baru tahu ataupun tak tahu, MT5 dah mula ada balik di Play Store. MT5 dah ada balik dekat Play Store. So you all boleh download MT5 sebelum MetaCode dikeluarkan balik daripada Play Store. Sebab US kan dia dah ban MetaCode. So sekarang ni sekejap je, lepas tu dia bagi chance balik lah. Ini biasalah, ni semua wayang je lah, wayang-wayang. Kita nampak je macam US tu bergaduh dengan Russia, tapi kat belakang kita tak tahu tentang dia orang ni sembang-sembang. Menipu je dia orang ni semua kan. So yang jadi kambing hitam Ukraine. Macam itulah. Alright, so jangan pergi cari buy dulu. Kita tengok adakah dia akan pecah 1819. Saya tunggu je. Kalau dia pecah 1819, saya mungkin akan cari cari sell lagi. Ramai orang marahkan saya ni, atau mungkin ramai yang tak suka. Kita cari sell, mungkin ramai yang cari buy kan. Ramai yang dekat TikTok ke tempat lain mungkin cari buy. Macam kita ikut investor. So jadi kalau investor kata sell, kita sell lah. Kita ada nak speculate market lah. So jadi kalau investor kata sell, kita sell je. Saya tunggu adakah price akan break 1821, 1829. Okay, tahniah pada yang sell gold. Okay, so kita tengok adakah sampai tak 1819 balik. Kalau dia break 1819, saya rasa mungkin dia akan turun lagi lah. Sebab kalau tengok ni, biasa market dia akan retail dalam pukul 12.30 ke atas. Tapi kalau sekarang ni keadaan marketnya masih lagi rancak, masih lagi kalau kita lihat speedo gold ni masih lagi duduk kosong-kosong kan. USD 74. So yang weak sekarang ni gold. Okay, yang weak sekarang ni gold, tapi USD taklah begitu strong sampai dia green habis. Okay, dah TP saya dah 5,000 USD. Okay, so saya kita kita close dulu 5,000 USD. Dia sampai pecah 1888. Sekejap saya tutup dulu position. Jangan turun lagi, sabar bagi habis tutup sell. Ya Allah. Ya, dulu sabar. Aussie dollar JPY. Saya tak fokus pair JPY, saya fokus USD je malam ni.
Sekejap Alhamdulillah, daripada 3,000 USD dapat 5,000. Sebab saya layer lot kecil je kat atas tadi. Lepas tu yang kat bawah ni baru saya layer besar-besaran. Jangan turun lagi, sabar, nak sell lagi. Aduh. Aduh. Okay, cantik-cantik naik dulu. Okay, kita dah tutup. Saya akan masuk sekitar dalam 10 sen saja. Kita low risk straight. Kita akan sekejap, saya tunjuk kat you. Sekejap. Sekejap saya tukar skrin. Oh, dia break lagi guys. Oh, dia tak tunggu saya. Okay. Kita masuk je instant. 10 sen je. Tadi saya masuk $1. So now saya masuk 10 sen je. Ni account standard Ni account standard live. Bukan account demo. Saya tak bawa broker. Saya trade account real lah. Ada setengah orang tu dia bawa dummy account lah, demo ke apa account sen kan. Saya pakai account standard. Masuk 10 sen je sebab tadi kita dah masuk satu lot, sudah cukup. So sekarang ni kita fokus untuk masuk 10 sen saja. Okay, 10 sen cukup. Sebab kita nak minimizekan kita punya risk. Saya dah sell Ryan. Saya dah sell sekarang ni. Saya instant sell. Sebab saya nak jaga margin level saya tak nak kurang daripada 1000%. Kalau you all nampak, boleh nampak kat bawah ni, margin level saya 14,400. So jadi jauh daripada nak MC sebab equity saya dah 5,000. So jadinya saya memang betul berada pada zon-zon selamat lah. Memang betul. Akmal, InsyaAllah Amal, nanti saya beritahu Kak Mas. Hari ni buy melingkup. Itulah. Kita ikut investor Mal. So jadi bila kita ikut investor ni, kita lebih santai. Kita tak ada nak predict market. Kita tak ada nak nervous. Ada setengah orang tu bila dia lawan investor, of course lah dia akan rasa cuak dan sebagainya kan. Macam kita trade santai-santai je. Sebab kita ikut investor kan. So bila kita ikut investor tu, kita lebih kata orang tu lebih relax, tak serabut. Lepas tu jaga MM kena jaga, margin level jaga, jangan kurang daripada 1000%. Saya tak pasti sekarang ni sebab saya dah TP kat 1819. Sekarang ni saya tengah tengok kalau kalau M15 retrace nanti baru saya tutup lah, cut loss dan sebagainya lah. So kita tengok kalau dia pecah sekarang ni. Kalau tengok low dia hari ni ialah 1815. Kalau dia pecah 1815 dan USD masih lagi strong, speedo dia atas 80 ataupun currency strength dia kekal 70% lepas pukul 2 pagi, dan kita jangkakan gold ni mungkin akan turun sampai subuh, sampai tutup market. Okay, benda ni biasa jadilah. Tapi bersyarat lah kalau currency strength USD ni masih lagi, tak nampak saya tunjuk dashboard. So kalau currency strength kalau currency strength USD dia kekal naik 80 ataupun 70 ke atas selepas pukul 2 pagi. Okay, selepas 2 pagi, kalau dia masih lagi maintain 70-80, maka kita tahu bahawa pergerakan USD ni sangat kuat hari ni, sehinggalah dia membawa market gold ni ataupun pair USD ni sampai ke subuh. Walaupun dia dah lajak daripada TP3. So jadi tak mustahil pada saya. Ada setengah orang kata dia mungkin sampai kat support level dan sebagainya. Tapi ini saya cakap based on experience lah. Bukan saya nak mertikaikan teknikal dan sebagainya. Bila investor tu berminat dengan satu pasaran besar ataupun satu
satu keadaan market ataupun report ataupun dipanggil fundamental indicator. Macam technical, dia ada technical indicator. Okay, so kalau apa ni, fundamental, dia ada fundamental indicator. Fundamental indicator ni maksudnya macam NAP, macam ADP, CPI, PPI, macam FOMC, macam yang ni apa ni, testify, FOMC punya testify, macam unemployment claim, tu semua fundamental indicator. So kalau kita tengok investor ni dia fokus kepada fundamental indicator. Kalau technical, dia lebih kepada technical indicator, sama ada diguna technical indicator ataupun digunakan chart pattern. Chart pattern tu pun indicator juga. Candlestick pattern pun itu pun indicator juga. Tu dia tetap juga dianggap sebagai technical indicator. Okay, so jadi berbeza orang technical dengan orang fundamental. So di sini kalau you all nak tahu, 95% statistik mengatakan ramai trader loss, sebab 95% trader lebih kepada technical. Okay, so hanya 5% saja trader, which is bukan trader tetapi lebih kepada investor, dia successful. Maksudnya dia berjaya, succeed. Maknanya 5% itu ialah golongan pelabur, yang mana bila mereka melabur, mereka gunakan fundamental indicator, bukan macam technical indicator. Mereka ni dia tidak melukis dan mereka tidak buat mapping. So mereka tak buat analisis berdasarkan technical, tetapi mereka membuat analisis berdasarkan faktor ekonomi. So contoh macam apa yang berlaku kat US. Kenapa US strong? US strong bukan disebabkan chart pattern, bukan disebabkan oleh technical, tetapi USD strong sebab NAP baru-baru ni ataupun FMC baru-baru ni, Powell kata mereka ada kaedah bagaimana nak menurunkan inflasi di US, sehingga pada kadar apa ni pada kadar 2%, macam tu, 20%, 20% gitulah. So jadi agak menarik di situ untuk pelabur, sebab biasanya kalau pada purata 4% tu dah dianggap cukup bagus, tapi jika Powell berjaya turunkan sehingga 2%, itu satu statement yang sangat-sangat menarik minat pelabur. So jadi bila Powell cuba bentangkan testimoni ataupun testify malam ni, so jadi investor dah start pump dekat USD. Sebab tu USD kuat gila. Daripada pagi dia naik, dia ambil sampai TP berapa tadi, lepas tu dia terjun. Lepas tu dia terjun sebelum news. So mana yang menggerakkan market ni, pelabur tu sendiri, yang mana mereka berminat untuk melabur dalam mata wang USD, memandangkan mereka tahu bahawa Powell akan tetap naikkan mata wang USD dengan cara menaikkan interest rate dan juga mengatasi inflasi yang berlaku. Okay. Aiman Ash, cikgu macam mana cara close entry buy yang floating? Saya sudah counter dengan sell. Macam mana cikgu, tak tahu macam mana nak close. Okay, so katakan you all the buy, mungkin buy sebab you all tak nak tutup, sebab nak ikut apa tu, nak ikut keyakinan diri yang mengatakan masih lagi dalam trend. So jadi you pun tak tutup buy, you biarkan je, kemudian you sell. Contoh, berapa lot you buy? Katakanlah you buy ada 10 sen ataupun 20 sen, sell pun kena 20 sen juga. Wajib 20 sen. Itu cara kita lock account. Maknanya buy 20 sen, sell pun 20 sen. So jadi bila investor ada masuk sell, you masuk 10 sen lagi. Maksudnya 20 sen untuk sell, 10 sen untuk buy. So jadi maksudnya bila ada investor, makanya you all pergi masuk tambah entry sell, supaya yang lock tu lock, yang profit tetap running. Maknanya yang profit tu dia akan bagi you profit. Nanti bila sampai market dah habis, tak ada investor, market dah retrace, you tutup kedua-dua sell tu. Sell yang 10 sen yang lock tu pun tutup, sell yang entry ikut investor tu pun tutup juga. Nanti bila dia dah jadi buy, you start cari buy daripada bawah. Setidak-tidaknya you ada 2 entry yang profit, yang menggantikan floating tadi, menggantikan yang loss. Okay, yang menggantikan loss tadi. Kemudian bila you tutup sell tadi, you dah cover, dah ada 2 profit. Jangan sell lagi. Saya tunggu dia break 18. Paling low tadi berapa? 18 1815.
Okey, saya masuk suppose saja. Saya just nak jaga emosi, jaga emosi. Bukan jaga emosi lah, lebih kepada menjaga margin level lah, money management, supaya saya tidak overtrade. Saya dah capai target yang saya nak hari ni 5,000 USD cukup, dah capai. So jadi apa yang saya buat ni lah sekadar saya nak ikut investor. So selagi mana N15 tak retrace, selagi itulah saya akan hold position. Jika N15 retrace, maka saya akan close position. Okey, berapa jauh dia nak pergi saya tak pasti, tapi jangkaan yang saya boleh katakan, kemungkinan gold ini akan didrag sehingga market tutup pada pagi nanti sekitar jam 6 pagi tapi bersyarat bersyarat yang mana USD punya currency strength mesti 70 ke atas, ataupun 80 ke atas, sehingga 2 pagi. Sehingga 2 pagi mungkin tak nampak kat sini. Saya tulis tadi 2 pagi sehingga lepas 2 pagi. So kalau 2 pagi masih lagi 70 ke atas, 60, 70 ke atas, maknanya USD masih lagi kuat lah. Okay. So tapi apa-apa pun hati-hati. Ini saya cakap, market tak ikut saya. Ini apa saya cakap base kepada SOP. Okay. Kalau SOP tu tak jadi, maka tak jadilah. Ini cuma anggapan saya daripada pengalaman saya lah bila kita trade mengikut investor ni. So low dia ialah 1815. Sekarang sudah jadi 1819. Maknanya sekitar lebih kurang 40 pip juga lah dia dah retrace. Okay, tunggu sekejap. Kita tunggu. Kalau you nampak saya punya chart ni, nampak saya punya chart ni sekitar line purple ni. Line purple ni moving average, exponential moving average 40. Okey, boleh nampak kat sini. Boleh nampak moving average. Okey, setting dia lah exponential moving average. Saya letak warna purple. Okey, yang warna pink ni lah moving average, exponential moving average 90. So seandainya kalau dia break IMA 90 dan masa yang sama M5 jadi hijau, so jadi saya tahu dia dah jadi retrace lah. Okey, dan kita tengok adakah dia berjaya break IMA 40. Jika tidak, dia akan turun. Dan dia ada 2 level kat sini yang mana dia kena pecah. Zone re-entry, iaitu IMA 40 ni saya gunakan sebagai zone re-entry. IMA 90 ni sebagai zone retrace. Maksudnya zone retrace lah, maknanya dia tukar daripada sell kepada buy. So jadi bang, tadi masa sebelum NAP, tadi bukan NAP, tadi ialah apa ni, Federal Reserve testify. Boleh jangan salah faham hari ni bukan NAP Jumaat nanti. So yang berlaku tadi ialah Federal Reserve testify, Powell testify. So tadi masa sebelum news, kotak biru tak berlaku lagi, sebab sebelum news investor tak dalam market. So sharp lepas pukul 11 tadi, selepas Federal Power punya testify tadi, momentum dah jadi dah red. Lepas tu volume keluar. Biasanya selepas data, bukan sebelum. Gila kalau dashboard bagi sebelum. Saya kaya dulu, bukan korang. Jangan ingat pula nanti, dashboard ni sebelum news bergerak dia dah ada jenis SOP. Tak, dashboard tidak bagi SOP sebelum news. Okey, dashboard hanya bagi SOP selepas news saja. Okey, so jangan ingat dashboard bukan signal provider. Saya dah beritahu dah. Dashboard hanya bertindak sebagai dia membacakan market untuk kita. So jadi kita ni zaman-zaman dah malas. Saya ni pemalas. Minta maaf saya cakap, saya dah jadi trader pemalas. So jadi trader pemalas saja yang akan guna dashboard macam ni. Ya. Tapi kalau ikut dia punya success rate profit memang tinggilah berbanding dengan loss. Sebab loss tu biasanya kadang-kadang dia disebabkan oleh news. Contoh katakan macam gold, semua orang jangka gold akan naik. Okay. Kemudian bila berlakunya berlakunya NAP ataupun news dan sebagainya, lepas tu price jadi tukar arah. So itu adalah antara punca kenapa price kadang-kadang dia boleh tukar arah market.
boleh, bila investor masuk boleh instant entry. Ya, betul, kita instant je, kita tak ada nak predict market. Okay, kita instant je terus. Okay, so alright, secara teknikalnya macam saya beritahu tadi, IMA 50, IMA 40 ni saya gunakan sebagai zone re-entry. Okay, sebagai zone re-entry. Okay, memandangkan kita dah berada di hujung market, sebab market bergerak daripada pukul 11 tadi, sekarang dah pukul 12. So jadi saya jaga margin level saya tak nak kurangkan margin level saya daripada 1000. So sekarang ni margin level saya 14,000 dengan leverage 1 nisbah 1000. Sebab tu saya dapat 14,000 dengan lot 20 sen. Okay, dengan lot 20 sen saya dapat 14,000 margin level. Okay, so sekarang dah berada di 540. So jadi apa saya nak kena tunggu ialah kita tengok dekat dashboard. Saya tunggu semua M5 dekat pair USD ni jadi merah dan kita akan masuk sell. Okay, ataupun kalau kita nak tanda kat sini, kalau dia break level ni dan kita akan masuk sell. Okay, tunggu lagi 31 saat lagi. Okay, 31 saat. Senang saya besarkan. 23 saat lagi. Kalau dia cross putih cross biru ni, saya akan masuk sell. 17 saat lagi. Tapi hati-hati jangan follow saya dengan lot besar, sebab ni kita market dah hujung-hujung. Saya menjagakan mungkin dia akan pecah 1815. Mungkin ya dan juga mungkin tidak. Sebab kalau kita lihat TP pun dah terlebih TP. Sepatutnya TP gold tadi 183 something, sekarang dah turun sampai 1815. Ya, so jadi agak berisiko kalau kita nak masuk lot besar-besar. Okay, kalau kita lihat pattern sebelum-sebelum ni, bila dia touch dekat IMA 40 tu, dia turun lepas dia pecah candle ni, ada bearish engulfing. Ni pun bearish engulfing. Ni pun bearish engulfing. Yang ini 3 inside no, tak jadi 3 inside. Hanya yang ini je tak ada engulfing, bearish engulfing. Kalau kita lihat di sini, yang ni tidak. Ni 3 inside down. Ni 3 inside down. So beliklah, cuma yang ini bukan 3 inside down, ni sideway. Okay, price action dah sell. Jangan kita cuba masuk sell baru. Okay. SOP masih lagi strong sell. Kalau kita tengok di dashboard, masih lagi strong sell. So jadinya kita tetap fokus kepada sell dulu. Kita tengok adakah bagus juga. Saya suka retrace sebenarnya, sebab bila di retrace tu kita dapat masuk re-entry dan kita dapat harga yang lebih tinggi berbanding kita masuk ke bawah tadi. Okay. Nanti kalau M5 dekat dashboard dia jadi dark red, saya akan masuk sell lagi satu. Okay, tengok sama-sama kita tengok dekat M5 gold ni. Kalau sekarang dia punya, kalau kita lihat di sini M5 dia merah kan. Kita tunggu dia sampai jadi dark red dekat M5. Lepas tu NZDSD sampailah ke gold, semua jadi dark red balik. Dan kita akan tambah entry sell balik. Okay, jika tidak, mungkin dia akan retrace lah. So tak ada choice lah. Jadi kita terpaksa cut loss jika dia di M15 ada arrow warna merah, arrow warna hijau. Okay, tapi kalau ikut setup yang macam ni, biasanya macam saya beritahu tadi lah, kita bergantung kepada USD lah. Kalau dia nak maintain 60-70 lepas 2 pagi, dan gold boleh drag sampai subuh lah. Dia panggil SOP subuh. SOP subuh ni maksudnya dia hanya akan retrace sehingga penutupnya market. Ada tutorial tak untuk moving average tu? Tak ada tutorial. Tutorial tu biasa saya ajar masa kelas face to face sajalah. Ya, tak kisah you nak pakai teknik apa pun, janji you faham apa yang you buat. Investor ni sebagai investor which is fundamental lah. Fundamental ni as a reference. Reference kepada kita untuk melihat sejauh mana market ataupun berapa besarnya investor dalam market.
So combinekanlah technical tu dengan fundamental. So jadi bila, sebab kadang-kadang fundamental dia tidak ada petunjuk kat mana nak re-entry. You all kena faham, dekat dashboard ni sebelah sini, section sini, daripada different ni sampai ke demand ni zone investor tau. Okay, di sini lebih kepada technical. Okay, dan dia tambah investor apabila dia jadi dark red ataupun dia jadi dark green dan dia ada volume, maka kita tahu itu investor. Kalau dia jadi purple, maksudnya dia dah start jadi trending. Nampak NZD jadi downtrend, Aussie dollar jadi downtrend, Euro USD jadi downtrend, Great Britain Pound USD pun jadi downtrend. So jadi nak atau tidak, suka atau tidak, jadi saya terpaksa mengatakan bahawa gold sudah nampak bertukar trend, yang mana daripada NZD sampailah ke gold, kita boleh nampak daily dia dah start warna hijau. So jadi kita tahu ada kemungkinan besar price ini akan terus turun lah. Ya, tak kisahlah kita punya projek dia buy ke apa ke, tapi tetap juga kita terpaksa akur dengan kehendak fundamental. So jadi kalau Powell kata dia boleh menguatkan mata wang USD, maka kita akan terus sell pair USD lah, NZD USD sampailah ke gold. Alright. So tadi price dah tadi price dah naik. Now ni macam nak turun balik. Sekejap ya, saya tukar kepada saya punya chart. So boleh nampak tadi kan kita sell tadi, lepas tu dia naik kan sampai ke 540. So dia reject 540. Now nampak macam nak turun. So saya boleh katakan mungkin apa ni, zone ni lah, saya nampak macam ada satu zone yang mana dia wajib pecahkan lah zone tu. Wajib pecahkan zone tu dan diturun. Dan ada satu lagi zone, yang mana zone 1815 yang dekat sini. Okay, so kalau pecah zone ni, insyaAllah boleh pergi lagi lah. Okay, so selagi mana dia tidak pecah 540 ni, yang nombor purple ni, maka masih lagi dalam zone sell. Okay, tapi kalau dia dah pecah warna pink ni, maka dah tak ada lagi dah setup sell di situ. Ni kita rujuk kepada M1 lah Tapi jangan ingat bila dia break IMA 90 ni dah boleh cari buy, tak. Maksudnya bila dia break IMA 90 ni bukan cari buy. Bila dia break IMA 90, maksudnya dia retrace yang lebih besar di time frame M5, M15 macam tu. So selagi mana dia masih lagi berada di bawah IMA 90 ni, maknanya mana market lagi masih lagi cantik lah. Kalau register kena bayar ke apa ni, dashboard ni harga dia 100 ringgit sebulan, RM100 sebulan saja. Nanti bila dah expired, you all kena renew lah, renew RM100 semula.
Sorry, saya tertekan off lah mic. So secara teknikalnya, kalau kalau kita lihat di sini, dia tidak berjaya break 1818, tapi masih lagi berada sekitar bawah 540. So setakat ni, kalau kita lihat di dashboard, masih lagi goal, bacaan speedo goal 20, manakala bacaan untuk USD 80. So jadi kita boleh katakan market masih lagi dikuasai oleh investor, belum retail trader lagi. Okay, masih lagi investor. So kalau demand hilang, kemudian volume pun hilang, lepas tu M5 jadi hijau, M15 jadi hijau, maka di situ kita boleh katakan investor dah tak ada dalam market. Yang ada pada waktu itu ialah retail trader. Okay. So kita lihat, adakah price akan turun kembali melepasi 1818, dan adakah dia akan berjaya untuk memecahkan zon 1815, yang mana pada harga terendah, gold terendah pada hari ini. So kalau dia pecah lagi makanya besok kita akan project untuk cari re-entry sell ajalah. Itu pun kalau USD tak drag dia sampai low, sampai market tutup. Setakat ni speedo USD masih lagi 83, gold on off 20 10 20 10. So masih lagi investor ada di situ. Okay, kalau kita lihat, USD punya currency strength dah naik daripada 50 kepada 75 balik. So macam saya beritahu tadi, kalau selepas pukul 2 pagi, currency strength USD ni masih lagi atas 70, dan ada kemungkinan dia akan jadi SOP subuh. SOP subuh ni maksudnya price akan bergerak sampailah penutup market. Okay. Okay, kita tunggu M5 gold untuk menjadi dark red kembali, dan kita akan tambah position. Kita tunggu sehingga M5, macam NZD-USD tu kan, kalau kita lihat M5 ni dah jadi dark red kan, lepas tu Great Britain Pound pun dah jadi dark red. Kita tengok adakah NU, AU, Euro, Great Britain Pound dan Gold masih bertahan lagi untuk sell, dan M5 dia jadi dark red, maka kita akan tambah entry sell lagi. Entry ni kita boleh tambah, syarat dia kena faham. Entry kita boleh tambah selagi berlakunya SOP 80 lawan 20. Kalau 70-30 tak boleh re-entry. Kalau dia ada investor macam ni 80 versus 10, dan bila dia jadi dark red, maka kita dibenarkan untuk re-entry sell. Kalau dia jadi macam Euro 50, lepas tu USD 80 kan. So jadi kalau dia jadi re-entry tu agak berisiko jugalah. Kita nak dia macam jadi Great Britain Pound ni, dia bawah 20 dan gold pun bawah 20. So tu nampak gold dah jadi dark red kan. So jadi kita masuk sell baru, kita tambah lagi sell. Okay, kita tambah lagi sell. So sekarang dia dah turun daripada 1818. Okay, sekarang dah jadi 1817. 1813. Okay, lagi 1 saat lagi, 17 saat lagi, candle M1 tutup, dan kita tengok adakah dia betul-betul berjaya break 1818. Nampak saya tak payah guna technical. Saya tengok M5, kalau dia warna dark red dengan bacaan 10, bacaan 20 versus 80, saya boleh tambah re-entry sell. Ni ramai yang di TikTok mungkin dah suruh pergi, pakat-pakat suruh pergi buy. Betul tak? Mesti ramai yang suruh pergi buy. Tak, kita apa yang saya boleh katakan, belum boleh lagi cari buy. Belum boleh lagi cari buy. Belum lagi. Sebab kalau kita lihat NZD USD ni dah warna merah, maksudnya dia masih lagi turun. USD Kanada tu pun hijau, maksudnya dia makin naik. NZD JPY week, Okey, sekarang boleh nampak dekat chart saya ni, saya dah ada entry yang kedua
Selepas re-entry di atas tadi, saya ada tambah lagi satu entry. Pada waktu M5 dia jadi dark red, saya tambah entry saya lagi. Margin level saya masih lagi jauh daripada 1000%. So hopefully dia tidak kurang lah 1000%. Maksudnya dia tak floating ataupun dia tak retrace besar lah. So jadi kalau dia break 1815 dan saya profit dan margin level saya akan bertambah besar. Okay, nampak siapa yang suruh pergi buy tu naya je. Okay, sebab sekarang ni kalau kita lihat pair USD masing-masing lagi ada volume sell, masih lagi ada volume sell. 1815. Okay, target kita, adakah dia boleh pecah 1815? Sebab sekarang ni dah sesi Q&A. So jadi kadang-kadang Powell ni dia cakap panjang. Kadang-kadang 1 jam ke 2 jam dia akan berucap. Sorry, bukan berucap, tapi dia menjawab soalan press. Come on, break 1815. Gold sekarang harga dah jadi 1817. Okay, saya punya floating makin kurang selepas saya buat re-entry sell waktu dia retrace, dan M5 dia kembali berwarna dark red. Macam saya beritahu tadi, kalau you all tengok dekat dashboard sekarang ni kan, saya tukar Kalau you all tengok dekat dashboard sekarang ni, M5 masih, euro dah jadi merah balik. Masing-masing tadi M5 semua dah jadi dark red balik. Maksudnya masing-masing tengah turun lagi. Ini bergantung jugalah, macam saya beritahu tadi, last call untuk dia break lah 1815. Kita tengok adakah dia berjaya break 1815 ataupun tidak. Okay, so setakat ni apa yang saya boleh katakan, yang yang USD masih lagi strong, belum ada tanda-tanda untuk dia weak. Kalau dia retrace dan bacaan speedo gold tu, dia akan drop sampai ke 60. So jadi dia pada situ, jadi kita tahu yang apa ni, dia dah tak ada investor. Okay, so jadi adakah price akan retrace sekejap lagi, ataupun dia akan kembali untuk menyambung penurunan untuk break 1815. Okey, soalan daripada Kekso Menggulung. Dia kata margin level tu ikut leverage ke? Ya, betul. Okey, macam saya sekarang ni saya guna Weightrade Account Pro, leverage 1/1000. Okey, 1/1000. So jadi kalau nak dapat margin level yang besar, memang kena cari minimum leverage 1/1000. Memang selesa. So jadi kalau kata market retrace ke apa ke, dia atas pada 1000, macam saya sekarang 7000 kan. So jadi tak ada masalah. Saya nak pergi tidur pun tak ada masalah. Saya boleh tidur lena, sebab saya tahu margin level saya jauh daripada stop up punya percentage. Stop up punya percentage ialah 40%. So jadi kalau margin level saya cecah 40%, maka account saya akan auto close. Okay, so sekarang ni walaupun saya tengah floating, disebabkan margin level saya masih lagi 7000%, so jadi masih lagi selesa. Tak ada masalah, dan saya boleh cari re-entry jika saya nak. Okey, berbalik kepada chart balik. Saya masih lagi floating lebih kurang dalam 20 USD, 18, 17 USD. Tapi price masih lagi turun balik lepas dia retrace naik 1819. Apa ni, TP Gold tadi sebenarnya 183 something, saya pun tak ingat, 1836 kot, macam tu kot. Sekarang ni dia dah menjangkau turun lebih jauh daripada TP3 dia, 183 something. Sekarang dah turun sampai
dia drop tadi 1815, sangat-sangat jauh daripada TP3 ya. Sedangkan TP3 pun dia jauh, apatah lagi daripada TP1 ya. Kalau kita lihat dekat dashboard ni, habis semua TP dia dah sapu ya, dah tak ada tinggal saki-baki lah. Memang betul-betul investor memang tunggu Powell habis. You boleh tengok sini dekat dekat dashboard ni. Yang mana USD Kanada TP3 habis, USD CHF TP3 habis, NZD USD TP3 habis, Aussie dollar dan juga New Zealand dollar habis TP3, Euro dan USD habis TP3, Great Britain Pound habis TP3, Gold juga habis TP3, USD JPY pun habis TP3, Aussie dollar JPY pun habis TP3, GBP JPY habis TP3. CHF dengan Euro JPY dia tak ada TP sebab dia masih lagi belum tukar kepada downtrend. Yang lain-lain tu adalah yang TP3. Yang ini saya tak trade lah. Kalau pair combine commodity ni saya tak trade. Okay, so setakat ni pair USD tapau habis. Untuk hari ni pair USD habis lah TP3. Cikgu saya dah bayar tapi dia tulis unpaid dekat invoice. Okay, boleh bagi invoice number tak? Bagi invoice number. Moderator, tolong bagi admin punya Telegram. Telegram. Sekejap saya cek. Nama siapa yang Aizat ni? Saya nampak tadi Aizat ni. Muhammad Aizat, betul ke? Muhammad Aizat. Dia unpaid sebab sekarang ni Maybank guna online banking kan. Online banking kan, takut dia under maintenance, so jadi transaction tak masuk. Muhammad Aizat sekejap ni. Oh ada Muhammad Aizat, ada. Awak letak situ reference Himura Titi ada. Nanti saya minta email proses. Azad harap sabar 4866. Alright, 4866 sekejap saya confirmkan Muhammad Aizat bin Muhammad Atta 4866. Tak apa, kita proceed je. Kita dah terima bayaran itu. Dah. Reference tu Himura Titi kan. Okay. Nanti email akan proses. So lagi satu dekat saya punya TikTok ni, dekat info tu ada Telegram admin kan. Awak PM Telegram admin tu. Telegram admin beritahu awak punya invoice number. So nanti admin akan proseskan terus awak punya registration. Pisang Sabah, orang Sabah ni live ke cikgu? Tengah live sekarang. Tadi kita cari sell. Sekarang ni market macam sideway dah. Adakah, tapi USD punya USD punya currency style masih lagi 70 ke atas. Speedo dia pun kalau kita tengok dekat sini sekitar 80, gold 20. So buy right ada masa lagi ada investor, tapi mungkin sekarang dah masuk sesi soal jawab sesi soal jawab Powell testify malam ni. Mungkin drag sikit lah. And then pukul 11 tadi pun dah habis. News pun dah habis. Kita tengok malam nanti. Pukul 12 ada ni report tak penting. Ni report biasa. Ni pun report biasa. Pukul 1 pagi, 2 pagi. Tak ada apa. So esok pagi hati-hati Esok pagi pukul 7.50 pagi Japanese yen ada GDP. GDP kalau Japanese yen punya data positif, GDP dia positif, maka JPY akan strong. So jadi pair JPY akan jadi sell. So jadi dia akan sambung sell untuk malam ni. Okay. Ni HFX dashboard. Dashboard ni dashboard untuk orang malas macam saya ni. Malas nak tengok teknikal, malas nak lukis-lukis.
malas nak buat mapping, kita ikut investor je, santai-santai je. Saya trade pukul 3 sampai pukul 5, 9 sampai 11 malam je. Selain pada waktu tu saya rehat. Maknanya 2 jam, 2 jam sesi Eropah, 2 jam sesi New York. So jadi macam tadi pukul 10, pukul berapa tadi, FMC pula Federal Reserve Chairman pukul 11. Jadi pukul 11 saya trade 2 jam je, 11 sampai pukul 12. Sekarang ni dah 1 jam lebih. dalam masa pukul 11 tadi sampai pukul 12 tadi, saya dapat dalam berapa ribu, 2,000 USD. Cukup lah, jangan lama-lama. So jadi dalam tempoh tak sampai 2 jam kita profit. Itu yang paling penting. Tak kisahlah berapa pun kita dapat, yang paling penting kita trade santai-santai, tak serabut kepala, tak payah buat mapping. Ni memang khas untuk orang malas macam saya. So, jadi kalau kita letih nak buat mapping, letih nak lukis-lukis, kadang-kadang lukis-lukis tak jadi, tak ikut pun market, tak ikut pun macam mana kita nampak. So jadi objektifnya bila kita guna dashboard ni, memang kita gunakan khas untuk nak tengok investor. Sebab kalau kita tengok dekat chart, kadang-kadang di sideway kan, sideway tu maksudnya tak ada investor lah. So kalau kita trade pada waktu market sideway, sakit floating terus. Kadang-kadang dia boleh makan SL, kadang-kadang dia buat gila kan. So sebaik-baiknya bila kita nak trade tu, biar kita trade pada waktu investor ada dalam market. Bila investor ada dalam market, sekejap je, tak sampai 2 jam kita dah profit. Macam tu lah. Macam mana nak guna? Okey, sekejap nanti saya ceritakan. Sejauh soalan dulu. Cikgu, kalau dia tulis extreme sell tu memang boleh insert terus ke kena tengok strong pair tu dulu? Selagi M5 sampai ke H1 dia sama color, kemudian ditambah dengan strong sell, jadi kita akan maknanya kita instant lah. Kita boleh instant sell. Okey, berbalik pada pisang Sabah tadi. Ni pisang Sabah ni pisang mahal ni. Okey, so jadi kalau kata kita nak sell pair USD ataupun kita nak sell gold lah contoh. Saya nak sell gold je, saya tak nak NZD USD, saya tak nak Aussie dollar, saya tak nak sell Euro USD, saya tak nak sell Gibraltar Pound USD. Okey, saya tak nak. Saya hanya nak ambil sell gold je. Okey. So andai kata saya nak ambil gold saja, saya kena gunakan SOP ni untuk gold. Okey. Saya perlukan base ni warna merah, kotak merah, dan kod ni kotak hijau. Okey. Dan strength ni pun warna merah. Okey, kalau sell kod dia ialah merah, hijau, merah. Okey. Kalau buy, hijau, merah, hijau. Lepas tu saya tengok sorry, terkuat pula batuk. Saya tengok M5 sampailah ke H1, dia akan berwarna hijau terang macam ni. Okey. Dia akan berwarna hijau terang macam ni dulu tau. Ini dia panggil SOP technical. So lepas tu gold punya base code dia dah sama kan, hijau, merah, hijau, merah. Lepas tu ada demand kan. So M5 sampailah ke H1, dia berwarna merah. Okey. So saya nak trade gold saja Okey, saya nak trade gold saja, tapi saya perlukan juga NZD, Aussie dollar, Euro dan Great Britain Pound untuk sama-sama berwarna merah juga bersama-sama dengan gold, untuk menyokong gold ini supaya yang gold ini bergerak berdasarkan kepada tak nampak. Apa yang tak nampak? Tak nampak saya. Nak tengok saya nak buat apa? Bersama-sama dengan gold. So jadi kalau gold turun, patutnya pair-pair USD yang lain pun akan turun juga. Gold turun disebabkan oleh USD yang strong. Okay. So jadi bila USD strong, maka gold akan turun. So bukan setakat gold je, Great Britain Pound USD turun, Euro USD turun, Aussie dollar turun, dan New Zealand dollar pun turun juga. So bila semua ni turun, maka senanglah gold untuk turun. Sebab apa? Sebab USD akan tekan gold untuk gold jatuh. Ya. Faham ada soalan lagi? Dah 12.30 dah. Saya nak rehat dah. So macam saya beritahu tadi, kita lihat adakah price akan berjaya untuk break 1815. Dan setakat ni kita masih lagi melihat USD punya speedo 80, manakala gold speedo dia 20. Maksudnya masih lagi dalam mood investor. Selagi mana M15 tidak keluar arrow berwarna hijau, selagi itu kita belum anggap market membuat retracement. Okay, cuma dia buat retrace up ni sekadar minor saja minor.
Selagi M15 belum menjadi arrow hijau, selagi tu kita kata dia masih lagi dalam mood sell. Okay, so jadi kita pantau malam ni. Kalau you all yang ada position, cuba tengok adakah gold akan break 1815. Okay, the moment dia jadi 1814, maka kita tahu dia dah break zone yang paling low sekali tadi, iaitu 1815. Okay, berapa harga dashboard? Harga dashboard dah RM100 saja. Boleh guna di handphone, boleh guna di laptop, boleh guna di PC, boleh guna di MacBook, boleh guna di iPad, boleh guna dekat iPhone, boleh juga guna di Android system. Smart TV tak boleh. Android system boleh. So kalau you ada Android, you boleh install dashboard dekat Android, lepas tu boleh shoot dekat TV. Nampak? Boleh tengok sebesar-besar tidak kan? Boleh nampak gold tu terang depan mata kan? Tengok kat TV lagi besar. Tapi jangan risau, dekat phone kita boleh zoom juga, zoom in, zoom out. Okay, so macam yang saya buat sekarang ni kan, saya boleh zoom kan. Dekat PC kan saya boleh zoom. Saya boleh zoomkan lebih besar sikit. So nampak besar lah. Macam tu. Okay, kalau besar sangat you boleh kecilkan. Tapi sebab tumpuan kita malam ni, kita nak tengok gold dengan USD, jadi kita bertumpu dekat sini aja lah. Okay, saya rasa Waalaikumsalam Rider. Saya baru nak off live. Baru sangat nak off. Meter tu macam mana nak tengok? Okay, meter tu, kalau you kena langgan lah, senang. You langgan lah. Kalau you langgan itu senang saya nak cerita. Kalau saya cerita sekarang, bukannya you ada dashboard pun, kan? Kalau you dah ada dashboard, senang saya nak cerita. So jadi pada yang langgan malam ni, yang berminat nak langgan dashboard, boleh tekan link di bio. Tekan link 3 itu, dia ada button link 3 itu, dia akan buka satu pop-up untuk form. Klik dekat form tu, bayar RM100 untuk sebulan. Nanti dah habis sebulan, nanti renew lagi sebulan. RM100 je sebulan. Tekan link dekat bio. Dekat TikTok saya ni, pergi tekan HFX Dashboard Official. Nanti dekat atas tu bio saya tu kan, dia ada keluar link 3 kan. Tekan dekat link 3 tu. Ya. So nanti dia akan keluar form untuk langgan dashboard. Denzo Denzo kata user sejak 2018. Nampak lama. Betul-betul orang lama ni 2018 dia follow dashboard. Kalau you boleh tanya Denzo, dia mesti dah tengok dashboard ni macam-macam version. Betul tak Denzo? Daripada 2016 sampai lah 2020, 2023, macam-macam version. So sekarang ni kita dah dapat yang kata orang tu optimum punya version lah. Maknanya 4.2 ni kira senang nak guna dan paling efisien kalau nak kita bandingkan version 1, version 2, version 4 ni lagi better lah. Saya lagi suka, walaupun kita masih lagi ada version 2 dan version 3. Kalau dah tak ada TP dekat dashboard, masih boleh masuk entry ke? Okay, dia bergantung kepada keadaan. Kalau dia dah TP3, kalau dia dah hit TP3, tengok event. Kalau event tu event news dan ada volume, boleh trade, tak ada masalah. Tapi kalau pada waktu kita tengah tengok tu ada TP3 dah hilang tapi tak ada news, better jangan trade. Ini kita sell ni nak ikutkan, ni luar daripada kebiasaan. Sebab sebab event malam ni, sebab Federal Reserve punya chairman membuat testify itu, Powell dia buat testify tentang monetary policy, apa yang dia nak buat kepada mata wang USD. Sekejap ya. Tak ada news dah. Tak ada news yang pelik-pelik. Kadang-kadang tiba-tiba je muncul. Saya dah check dah, tak ada news dah. Okay, so saya rasa cukup dulu untuk malam ni, dan sama-sama kita pantau adakah gold akan terjebak dengan memecahkan 1815. So kalau dia pecah 1815, maka gold ini boleh turun sehingga penutupnya market pada malam ni pada 6 pagi. Kita tengok. Kalau dia pecah 1815, kemungkinan dia boleh pergi sampai
subuh nanti pukul 6. Alright. Saya rasa cukup dulu. Tahniah pada yang profit, yang sell gold tadi bersama-sama dengan saya. Dan pada yang re-entry tadi, macam saya beritahu, jaga margin level jangan kurang daripada 1000%. Dan jaga ML elok. Nota barang tu nak tulis apa, letak awak punya email. Jangan letak email saya. Jangan letak nama email sales. Letak pisang sambal. Nanti letak awak punya email address. Nanti senang, nanti admin communicate kat admin communicate kat email. Dan satu lagi, kalau awak dah isi borang, dah buat bayaran, boleh PM admin. Dekat Linktree tu kan ada nampak admin kan, admin punya ID kan, awak tekan kat situ, nanti awak PM admin, bagi tahu nombor invoice kat admin tu, nanti admin akan proses. Okay, so sekarang gold sudah turun 1818 kembali. Dan kita tengok adakah M5 dia akan menjadi dark red balik. Maka jika jadi dark red balik, maka kita tahu dia masih lagi ada upaya ada upaya untuk sell. Okay, so cukup dulu untuk malam ni. Tekak saya dah makin gatal, jadi mata saya pun dah pedas. So jumpa lagi insyaAllah esok hari apa? Esok hari Rabu. Alright. So sebelum penutupnya, saya nak maklumkan pada hari Khamis dan Jumaat kita ada live trade road tour di Seremban. Di Seremban dan juga di Melaka. Cuma Melaka ni agak susah juga kita nak dapatkan seminar room. Tapi kalau you all berminat untuk kami datang untuk buat live trade menggunakan dashboard, boleh PM admin di TikTok, bagi tahu lokasi seminar room kat mana dan contact person, dan kita akan arrangekan untuk book lah pada hari. Kalau Melaka kita akan buat pada hari Jumaat. Kalau di Negeri Sembilan, di Seremban, kita buat pada hari Khamis. Kalau ada live trade nanti pukul 3 sampai pukul 5 silang. Kalau saya buat road tour, kita tak ada buat live trade di TikTok, tak ada. Kita hanya fokus kepada orang yang datang. Jangan lupa, pada orang Seremban, pada orang Negeri Sembilan, jumpa kami di Seremban pada hari Khamis ni. Pada Khamis ni, iaitu 10 hari bulan. 10 hari bulan kan? Hari ni apa? Hari ni Selasa. No, sorry. Hari ni dah 10 hari bulan. Dah 8 hari bulan hari ni. So jumpa 10 hari bulan dan 11 hari bulan di Melaka. Alright, jumpa lagi. Terima kasih semua. Di JB bila cikgu? Road tour JB JB sebab 14 Mac saya ada kelas face to face. Pada anda yang berminat nak ada kelas face to face pada Selasa depan 14 Mac di Kuala Lumpur, di area Setapak ataupun Wangsa Maju, boleh daftar untuk kelas face to face. Bayaran hanya RM350 saja. You belajar daripada pagi sampai malam. Dan malam tu akan live trade dengan saya. Pada 14. So jadi puasa kita pada 23 atau 24. Mungkin kita akan ke Johor pada 17. Nanti kita tengok. Sebab Johor satu hari je, Johor satu state je. Sebab di 9 Melaka kita dah cover. So jadi mungkin 17 tu kita akan pergi Johor lah. Pergi Johor. Tapi 23, 24 tu dah puasa. Tengoklah macam mana. Sebab kita nak pergi dekat-dekat je. Sebab kalau jauh-jauh nanti kita satu hari je perjalanan. Tengok sama ada 17. Kita masih lagi tengok keadaan. Sebab kat Johor kan banjir kan. Takut juga nak turun. Jadi kalau Johor tak jadi, kita mungkin akan pergi ke Kuantan pada 17. Kelantan kita dah pergi dari tu. Kelantan kita dah pergi pada bulan 2 hari tu. Kita pergi ke Terengganu dulu. Kita pergi ke Maman. Lepas tu kita pergi Kota Baru. Kita pergi Kota Baru. Lepas Kota Baru kita pergi Ipoh dengan Alostar. Now kita akan pergi ke selatan lah, Southern region, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Mungkin 17 tu mungkin kita boleh pergi Johor. Mungkin kita tengok macam mana. Tapi selagi tak hujan lebat, tak banjir, insyaAllah lah kita sampai Sabah. Sabah tu kena tanya Cikgu Syuib. Alostar kita pergi hari tu dah bulan 2 hari tu. You all tak join
kita dah maklumkan dekat TikTok, boleh tengok kita punya story. Kita ada beritahu yang kita pergi road tour. Jadi boleh tengok dekat sentiasa tengok kami punya TikTok. So kami selalu buat poster. So jadi kalau event-event kami you boleh tengok dekat TikTok. Jadi tahu event tu bila, di mana dan bila kita akan buat road tour. Alright, cukup dulu dah dekat pukul 1 dah. Okay, so masih lagi lah yang floating. Masih lagi lah yang floating. So 1815 ialah lu hari ni adakah gold akan turun melepasi 1815 atau dia membuat retest dahulu dan baru turun. Right, jumpa lagi insyaAllah. So marking 1815. Kalau dia pecah 1815, insyaAllah dia pergi turun lagi. So jumpa lagi insyaAllah. Kita besok hari Rabu. Anda masuk Rabu kan, InsyaAllah sempat lagi Rabu saya akan buat live trade di TikTok. Hari Khamis nanti kita tak ada buat lah. Hari Khamis kita akan fokus dekat live trade di Seremban dan Melaka. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Ada lagi soalan? Nak tanya kalau nak beli kan, ada ke cara tunjuk kefahaman Raja? Ada. Jangan risau, kita ada kelas basic, kita ada video dan juga live trade di Zoom. Kalau saya tak buat dekat Zoom, saya akan buat live trade dekat TikTok. Okey, dekat grup nanti kita ada video panduan, nota dan juga kelas basic setiap hari Selasa dan hari Khamis. Hari ni tadi Cikgu Syuib ada buat kelas basic. Nanti dia akan buat pada hari Khamis. Saya akan buat live. Jadi hari Khamis tu Cikgu Syuib akan buat kelas basic belajar dan cepat. Tekan link kat bio. Awak pergi tekan link bio saya, syafiq-dashboard.official. Tekan bio tu, lepas tu nanti kat bawah tu dia tulis ada link 3 tau. Tekan dekat link 3 tu, nanti dia akan buka pop-up. Ada button-button yang awak boleh pilih. Register. Lepas register, PM terus dekat admin. Ada kat situ juga. PM terus dekat admin bagi nombor invoice. Senang, admin proses terus. Okey, cukup dulu insyaAllah. Cukup setakat ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi insyaAllah. Dan tahniah pada yang profit sell gold tadi. So kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. Terima kasih semua.